Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, seterusnya ahli jawatankuasa surau dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta maaf tuan-tuan ya, saya agak terlewat sikit tadi. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan lagi perbahasan dan perbincangan kitab berkaitan dengan 55 nama-nama Quran. Malam ni yang ke berapa tuan-tuan ya? Yang ke-16. Baik, insyaAllah kita sambung pada nama yang ke-16 ya, pada muka surat 20 ya, iaitu Al-Mubarak. Al-Quran, nama yang ke-16-nya Al-Mubarak. Perkataan Al-Mubarak ini ada suatu perkataan yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklum maksud dan pengertiannya, iaitu keberkatan. Al-Mubarak, keberkatan yang selalu kita sebut-sebut pada bulan Ramadan, iaitu Syahrul Mubarak, ya, bulan keberkatan. Dalilnya dalam surah Sad ayat 29. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatazakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Anzalnahu, yang mana kami telah turunkannya, ilaika, kepada kamu wahai Nabi Muhammad dan juga kepada umat kamu, mubarakun, kitab yang banyak keberkatan. Keberkatan ditulis di situ dalam kurungan dalam buku itu tuan-tuan ya, iaitu faedah-faedah dan manfaat. Liyadabbaru ayatihi, untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna dapat mengambil iktibar. Di sini dalil yang cukup jelas kepada saya, kepada tuan-tuan, bahawa Al-Quran ini salah satunya ialah yang diberi nama oleh para alim ulama melalui ayat-ayat ini iaitu Al-Mubarak, ia berkat. Boleh tuan-tuan ya, cuma di situ saya nak ulas sedikit untuk ingatan pada saya, pada tuan-tuan, Al-Quran selain daripada dituntut agar kita beriman dan membaca Al-Quran yang disebut tilawah, kita juga dituntut untuk tadabbur. Ya, liyatadabbaru, agar kita tadabbur. Ya, maknanya saya dengan tuan-tuan selepas daripada kita baca Quran, kita nak kena ambil beberapa ayat ataupun beberapa patah perkataan yang disebut dalam Quran untuk kita renung makna yang lebih mendalam. Apakah sebenarnya tujuan dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya juga kita juga dituntut waliyatazakkar, untuk kita mengambil peringatan, ya, mengambil iktibar ya daripada isi-isi kandungan Quran. Tak apalah tuan-tuan, tu sedikit daripada apa yang kita baca. Baik, kita ulas berkaitan dengan berkat. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu taala berkata, Allah menamakan Al-Quran dengan Al-Mubarak, bermaksud keberkatan. Keberkatan dalam Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi. Ini kalau kita rujuk perkataan berkat dalam bahasa Arab yang ditulis ataupun dihurai oleh dalam sebuah mu'jam. Mu'jam ni tuan-tuan sedia maklum ya. Kalau komus tu kita panggil kamus kecil. Tu dalam bahasa Arab dipanggil komus. Cuma bahasa Malaysia dah jadi kamus. Arab bukan kamus, huruf qaf baris atas. Huruf qaf yang berbaris di atas, selepasnya ada huruf alif, baca dengan paling kuat tebal. Tu tajwid lah, tapi takkan nak baca tajuk buku dengan tajwid juga. Tapi sebenarnya qamus. Qamus ni ialah kamus kecil. Dan dalam pengajian bahasa Arab, ya, saya dulu kan dalam kuliah Lughah Al-Arabiyah, ya, kuliah bahasa Arab, kita tak cukup untuk memahami bahasa Arab dengan hanya merujuk kamus. Kita kena rujuk kamus besar, ya, yang ada 3 jilid, yang ada 11 jilid. Kamus besar. Kamus besar ni namanya Al-Mu'jam. Ya, kamus besar yang sampai, ya, ada berapa jilid, yang Lisanul Arab. Ada satu kamus besar ni Lisanul Arab, dekat 10 jilid ke apa. Lebih kurang gitulah tuan-tuan ni, saya pun agak lupa dah, lama dah. Jadi Al-Mu'jam, ya, Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi. Kalau kita rujuk dalam kamus besar tersebut,
Apa makna keberkatan? Iaitu bermakna sesuatu yang padanya mempunyai banyak kebaikan dan berkembangnya kebaikan itu. Itu berkat. Maknanya kalau saya ada duit, tuan-tuan ada duit, kita ada kenderaan, tuan-tuan ada kenderaan, ada keluarga, keluarga tu katanya keluarga berkat. Kenderaan tu kenderaan berkat. Apa makna berkat? Kenderaan yang banyak manfaat dia dan selalu berkembang manfaat itu. Kemudian itu satu di situ tuan-tuan ya, satu makna. Keberkatan juga bermaksud sesuatu yang mempunyai banyak faedah serta faedah tersebut berkembang dan berpanjangan. Jadi ada dua. Kita sebut dua lebih tuan-tuan ya, iaitu apa makna berkat? Sesuatu yang mempunyai banyak keberkatan, banyak faedah, banyak manfaat, dan manfaat itu dia akan berkembang dan dia akan berpanjangan manfaat itu. Maksud berpanjangan kata ulama sehingga manfaatnya kita dapat rasa dunia dan sampai akhirat manfaat dia. Gitu. Tu maknanya berkat. Contohnya duit, kita duit yang berkat. Yang manfaat dia banyak dan kita boleh kembangkan manfaat daripada duit tadi, dan duit tadi memberi manfaat kepada dunia kita dan kepada akhirat kita. Sama juga anak yang berkat. Ya, anak yang berkat, tuan-tuan sekalian, anak yang banyak manfaat. Dia bukan sekadar bantu kita dunia saja, dia boleh bantu kita dunia akhirat. Sebab tu kita kata anak ni harta yang paling bernilai nak banding dengan duit. Kerana anak ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kalau tak kena, kalau gayanya kena gaya yang baiknya, kita nak masuk neraka tu dia boleh selamatkan lagi kita. Wallahu alam. Okey ya, insya-Allah. Tapi tajuk ni tak perlu kita hurai panjang sangat ni. Ya, saya pun selalu duk cakap tak nak hurai panjang tuan-tuan ni, nanti hurai panjang dia banyak pula ilmu. Kita hurai ringkas-ringkas macam biasalah tuan-tuan. Macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu satu bulan tu bulan berkat. Maka makanannya berkat, masanya berkat, segala-gala berkat. Mana buktinya? Salah satu buktinya tuan-tuan sekalian, kita makan 3 biji tamar, segelas air mineral, kita boleh bangun berterawih 20 rakaat. Hanya kerana 3 biji tamar. Banyak tak manfaat daripada 3 biji ni? Banyak tuan-tuan. Sehingga kan kita boleh tidur lewat, kita boleh bangun awal lagi. Kerana 3 biji tamar tadi. Berkat tak berkat air yang kita minum tadi. Bulan lain 3 pinggan, bukan 3 biji tamar. 3 pinggan. Dapat berapa? Tengoklah lepas isyak nanti dapat berapa. 2 rakaat boleh ya? Kalau ada orang tu dia tambah 4 rakaat. Kenapa tuan-tuan? Bukan nak kata yang bulan ni bulan tak berkat. Tidak. Tapi bulan Ramadan dia isytihar oleh Allah sendiri. Seluruhnya. Setiap waktu, setiap saat, setiap ketika, siangnya, malamnya, apanya. Semuanya berkat. Habis bila mana habis Ramadan nak buat macam mana? Maka bila mana habisnya Ramadan, Ramadan tu bulan turunnya Al-Quran. Nampak tak? Kenapa bulan Ramadan tu berkat? Sebab bulan tu turun Quran. Kerana Quran tu berkat. Habis macam mana nak teruskan keberkatan? Maka saya, tuan-tuan, kena sentiasa mendampingi Al-Quran, memahami dan beramal dengan Quran. Maka seluruh 12 bulan tadi hidup dalam keberkatan. Kerana Al-Quran itu berkat. Sebab tu tuan-tuan sekarang, cuba tuan-tuan tengok sekarang dunia hari ini. Dunia berkat tak hari ini? Tak payah hurai lah mengiling belaka tu. bukan kita, tapi kalau kita tahu ustaz takkan macam tu sekali. Tidak tuan-tuan. Rasa tu dengan masanya, dengan makannya, makan darah tinggi. Orang makan dapat tenaga, dapat sihat. Kita makan akhir sekali pergi jumpa doktor, doktor kata dah darah tinggi dah ni. Akhir sekali terlepas kambing. Keberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah tuan-tuan ya. Al-Quran juga merupakan petunjuk, perundangan, peraturan, nasihat, pengajaran, syifa, penawar, mendapat pahala dan syafaat bagi siapa yang membacanya. Hidup dengan panduan Al-Quran dalam semua lapangan akan membawa kepada hidup yang berkat. Okeylah tuan-tuan ya, tak perlu kita hurai panjang sangatlah di situ. Kita terus pada perkara yang ke-17. Ya, nama yang ke-17 Al-Hablu. Al-Quran nama yang ke-17 Al-Hablu. Hablu ni maknanya ikatan ataupun tali. Dan biasanya dengan makna tali lah ya, tali, hablun, tali. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan hendaklah kamu semua berpegang teguh bihablillah, ya, dengan tali Allah, jami'an, kesemuanya, wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Baik, ayat ni tuan-tuan dia ada dua maksud.
Imam Badruddin mengatakan Allah menamakan Al-Quran dengan Al-Hablu bermaksud tali. Sebahagian ulama menterjemah hablun dalam ayat ini dengan Islam. Maka kita boleh terjemah, hendaklah kamu semua orang Islam berpegang teguh dengan Islam. Itu sebahagian ulama terjemah. Sebahagian ulama lagi menterjemah hablu dengan Al-Quran. Kedua-duanya benar kerana semua ajaran Islam terkandung dalam Al-Quran. Itu kesimpulan kalau tuan-tuan rujuk tafsir-tafsir ya. Kita tak nafi, ada setengah ulama terjemah hendaklah kamu berpegang dengan Islam. Makna yang kedua, hendaklah kamu berpegang dengan Al-Quran. Tapi kalau kita terjemah Islam pun betul, kita terjemah Al-Quran pun betul, kerana seluruh dan semua isi ajaran Al-Quran, ajaran Islam terkandung dalam Al-Quran. Cuma guru saya dulu, tuan-tuan ni, masa saya duduk mengaji dulu, dia buat ibarat yang paling mudah. Tali ni, cuba kita lihat kenapa Allah guna kiasan bahasa tali, sama ada untuk Islam ataupun untuk Al-Quran. Tali ni dia gunanya, tuan-tuan sekalian, untuk mengikat sesuatu, agar sesuatu itu lebih kuat, lebih teguh, lebih kukuh. Jadi ibaratnya disebut oleh guru saya, antaranya dia kata, saya, tuan-tuan, lahir dalam keadaan kita sebagai seorang Muslim, kerana ibu bapa kita adalah Muslim. Maka akhir-akhir ni kita nampak berapa ramai manusia terlerai, tercabut Islam yang ada pada diri dia. Kenapa? Salah satunya dia tidak berpegang dengan Quran. Kerana Quran ini merupakan tali yang mengikat ya, iman Islam yang ada pada diri dia. Maka orang makin jauh dengan Islam, makin jauh dengan Islam, makin jauh dengan Quran, tuan-tuan, terlalu mudah. Ni dua tempat dah saya jumpa, tuan-tuan ya. Ada seorang ustaz tu masa saya pergi ada hari Jumaat pertama, saya tak silap, di Masjid Bukit Naga. Tuan Nazir itu jumpa saya, ustaz, dia kata, saya mengajar di ini sekolah menengah Kota Kemuning. Jadi kalau boleh, kalau ustaz ada masa, saya nak bawa ustaz pergi sekolah saya, nak jumpa beberapa orang pelajar. Ya, ada seorang tu yang paling jelasnya kata dia, ya, saya suruh dia sembahyang. Ya, pelajar tingkat 4. Ya, saya suruh dia sembahyang, dia kata saya tak nak sembahyang ustaz. Ya, maka ustaz tu tanya, kenapa awak tak nak sembahyang? Dia kata saya tak percaya Tuhan ni ada, buat apa saya sembahyang? Tuan-tuan, pelajar tingkat 4, sekolah menengah Kota Kemuning. Dan baru ni kat library, baru ni ada seorang tuan-tuan, dia tanya, student juga, dia kata, dia duduk bincang dengan student tu, akhir sekali student tu kata dia tak percaya Tuhan ni ada. Maknanya benda ni dah jadi terlalu amat serius. Ya. Kalau tukar agama, namanya murtad. Maknanya ada jugalah agama, cuma dia tak nak Islam, dia nak agama lain. Adalah juga agama. Okeylah juga dah. Ya ke okey? Mana ada okey? Maksudnya tapi nak bagi tahunya, ada jugalah agama walaupun kena hukuman dalam neraka juga. Mana ada okeynya? Murtad. Tapi yang ni langsung tak mahu agama dan tak nak Tuhan, dan bahkan Tuhan tu tak ada. Ya, kita pun tahulah golongan-golongan etis ya, yang tak mengaku Tuhan. Yang kafir tu biarkan dia lah. Ni anak-anak orang Islam ni. Saya tak nak sembahyang ustaz. Buat apa saya sembahyang? Sebab saya tak percaya Tuhan tu ada. Ya, saya tak percaya. Jadi dia minta saya, kebetulan saya mengajar tauhid kat situ, kat masjid dia. Minta ustaz pergi jumpa. Saya kata insya-Allah lah ada masa kita pergi jumpa. Tapi tak pergi lagi lah setakat ni, tuan-tuan. Macam mana nak buat macam mana ni? Anak-anak zaman sekarang terlalu mudah, tuan-tuan sekalian, dari segi akidah dia tercabut, Islam dia tercabut. Kenapa? Salah satu puncanya hidup hari ni, kita nak kata apa, tuan-tuan, berpura-pura dengan Islam pun teruk sangat. Ya ke Islam hidup hari ni? Hidup masyarakat hari ni? Hidup sistem yang ada hari ni? Ya ke hidup dengan Islam? Yang betul-betul Islam ke berpura-pura dengan sistem ekonominya, sistem politik yang adanya, sistem pentadbiran, pengurusan, sistem kemasyarakatan dan segala-gala sistem yang ada hari ini, kehakimannya, semua berpura-pura dengan Islam. Kalau kita kata munafik, dia berat sangat dia jadi. Berat sikit lah, berpura-pura je lah, okey sikit dah. Sekarang ni dia nak macam mana? Okey, tu aja jawapannya. Itu aja lah. Tapi bila mana dah berpura-pura dengan Islam, kemudian berpura-pura beriman dengan Quran. Ya ke beriman dengan Quran? Quran kata A tak ikut, Quran kata B pun tak ikut, Quran kata C pun tak ikut, sampai benda satu benda tak ikut. Ikut juga, ya ke ikut? Yang ikut tu ya ke ikut?
Contohnya ikut bab haji, ikutlah bab haji. Ya ke ikut betul-betul? Bab haji tu pun. Bab zakat ikut tak? Bab zakat ikut. Tapi ya ke ikut betul-betul zakat tu? Ke ada pakai duit zakat juga buat membeli? Dengan cerita rugi juga, macam cerita tuan-tuan sekalian. Ya? Macam mana tu? Akhir sekali, natijah dia, agama yang ada pada masyarakat hari ini, terutamanya remaja-remaja, anak-anak muda kita tuan-tuan. Alhamdulillah saya dengan tuan-tuan ni agak, saya rasa generasi yang agak lama sikit lah. Dia panggil bukan generasi Y. Ya, sekarang ni generasi Y. Betul tak? Tuan-tuan generasi Y ke? Tak adalah ya, kita ni generasi apa? T ke apa? Ke L, orang lama. Tak adalah tuan-tuan ya, ataupun orang panggil otai ke apa. Saya rasa alhamdulillah jugalah kita ni generasi yang agak atas. Kalau saya dengan tuan-tuan ditakdir oleh Allah lahir dengan jasad yang agak muda sikit, lewat sikit, nak jadi apa kita hari ni? Dengan natijah suasana hari ni. Tak mengaku Tuhan. Saya kata macam mana Ustaz? Ada satu tu dia tanya saya macam mana nak berdebat. Saya dah baca ayat Quran ini, dia tak terima. Dah Tuhan pun dia tak terima, Quran lagi lah. Saya kata ginilah, tanya dia je lah. Dah dia kita ni kadang-kadang nak berhujah dengan seseorang yang dia rasa dia lebih tahu. Kita tanya dia lah kan, nak dengar jawapan dia. Yang dia ada tu, dia kata Tuhan ni tak ada. Bila mana Tuhan ni tak ada, yang dia ada tu daripada mana? Banyaklah tuan-tuan, tapi tak apalah, biar tak payah hurai lah. Di sini kita nak bagi tahunya dalam dunia hari ni. Kenapa? Salah satunya di sinilah. Kenapa Allah buat kiasan dalam Al-Quran dengan bahasa Al-Quran dikias dengan tali, hablun. Kerana tali itu kata para ulama yang seduk mengaji dengan guru saya, salah satunya mengikat iman, Islam yang sedia ada dalam diri saya dengan diri tuan-tuan dan anak cucu kita. Yang kedua, bila mana disebut tali, dia ada dua. Ya, hujung sana dengan hujung sini satu. Tu tali. Maka kenapa Al-Quran diibaratkan tali? Supaya saya dengan tuan-tuan sentiasa pegang tali yang satu hujung ni, satu hujung lagi Allah. Kerana tali itu daripada Allah. Hablullah, tali Allah. Maka Allah pegang satu hujung, kita pegang. Maknanya kita sentiasa berhubung dan tidak putus hubungan kita dengan Allah. Sebab tu siapa-siapa yang baca Quran, maka dia selalu berhubung dan berkomunikasi dengan Allah. Quran ni kalam Allah. Kita baca kalam Allah, berkata kita sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Sebab tak ada orang, tuan-tuan perasan tak ada? Dia kata, Ustaz, saya dah banyak kali dah Ustaz. Dalam fikiran saya tertanya satu-satu soalan, tiba-tiba saya buka Quran, ya, tak terniat nak buka ayat mana, surah mana, buka, tengok ayat tu saya baca, oh jawapan yang saya duk tanya selama ni. Nampak tuan-tuan ya? Mungkin dia tu wali ke tak tahulah. Tapi banyak ada orang kata, betul ke? Saya katakan, dia tanya, betul ke Ustaz macam tu? Yalah, kalau kita ada satu persoalan dalam diri, kemudian kita buka Quran, ayat tu berkena pula dengan pengertiannya, pemahamannya, memberi jawapan kepada persoalan hidup kita, betul lah sebab tu Quran. Bolehlah tuan-tuan ya. Kemudian satu lagi, yang kalau dalam buku ni, ditulis juga dalam kiasan-kiasan bahasanya, contohnya, apa makna tali? Tali ni tuan-tuan sekalian, maknanya dia akan mengikat kita untuk selamatkan kita walaupun kita ke mana kita nak pergi, apa yang kita nak buat. Apa makna tali? Maknanya Quran. Quran ni hukum. Maka saya dengan tuan-tuan terikat dengan hukum. Maka mana-mana orang Islam yang terikat dengan hukum Al-Quran, ya, terikat dengan tali, iaitu Al-Quran, Al-Quran itu hukum, maka pergilah nak pergi mana pun, jumpalah nak jumpa siapa pun, makanlah nak makan apa pun, kita akan selamat kerana kita terikat dengan hukum-hukum Quran. Sebab tu Quran diibaratkan tali untuk mengikat hidup kita dengan Tuhan, mengikat hidup kita dengan Islam dari segi hukum-hukum dan segala-galanya. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Baik, muka surat 23. Iaitu nama yang ke-18, As-Siratal Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim. Iaitu As-Sirat, jalan, Al-Mustaqim, lurus. Yang ni tuan-tuan dah sedia maklum, kita duk baca 17 kali satu hari ya dalam sembahyang. Baik, wa anna haza, dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna haza, dan bahawa sesungguhnya haza, inilah sirati, jalanku, mustaqiman, iaitu jalan yang lurus, yang betul, fattabi'uh, maka hendaklah kamu semua menurutnya.
Ni tuan-tuan sekalian ya, kata-kata baginda Rasulullah dalam bentuk yang dirakamkan oleh Allah dalam bentuk ayat Al-Quran. Ya, Imam Badruddin mengatakan Allah menamakan Al-Quran Siratal Mustaqim, bermaksud jalan yang lurus, iaitu jalan Al-Quran itu jalan yang tidak pernah bengkok, di mana ianya menunjuk jalan yang benar lagi lurus untuk sampai ke akhirat dengan selamat. Yang ni banyak kali saya ulang pada tuan-tuan ya, untuk ingatan pada saya, pada tuan-tuan. Quran ni petunjuk. Daripada awal dulu kita belajar. Petunjuk ni biasanya diguna dalam bab perjalanan. Betul ya? Kalau kita duduk kat rumah, tak ada petunjuk. Saya nak tanya, rumah tuan-tuan ada signboard tak? Masuk dalam rumah, dia pun tunjuk signboard ke dapur. Masuk dalam sikit, ni ke bilik air. Ada signboard tak dalam rumah? Tak ada tak? Ke setakat ni ada? Sebab rumah kita taklah besar sangat. Paling besar pun berapa rumah dia paling besar? 1 ekar. Tak adalah rumah 1 ekar. Kalau rumah tu 1 ekar, mungkin ni bilik 1, bilik 2, bilik 3, berapa puluh bilik. Ni menghala ke bilik 1. Tapi kalau duduk rumah, tak pergi ke mana-mana, dia tak ada petunjuk, biasanya lah. Tapi kita bila keluar saja daripada rumah, tuan-tuan, keluar pada pagar, pintu pagar kita dah nampak dah. Ni jalan apa? Ini jalan Kenanga, yang ni jalan Melur. Petunjuk dah jumpa dah. Kenapa? Kerana petunjuk ni sifat dia merujuk kepada perjalanan. Maka oleh kerana Al-Quran namanya adalah Al-Huda, petunjuk, dan bertepatan pula dalam ayat yang lain, Quran juga merupakan jalan yang lurus, di mana di atas jalan yang lurus itu ditambah lagi dengan Quran sebagai petunjuk untuk membawa tuan-tuan dalam perjalanan ke mana? Ke akhirat. Dan akhirat ni dia ada 2 jalan, iaitu ke syurga dan salah satunya ke neraka. Sebab tu jalan ke akhirat ni tuan-tuan, dia tak ada U-turn. Dan dia ada 2 lane aja. Dia tak ada banyak lane. Pertama, dia tak ada U-turn. Ya, tuan-tuan jangan ingat nak U-turn balik ya. Tu ustaz tu, kita pergi tanam dia pagi tadi, malam tu datang solat jemaah. Ada tak? Tak ada. Yang datang tu orang lain dah. Ada yang dia belur ke dia apa tu, tak ada dah tuan-tuan sekalian. Tanam malam ni tak ada dah, tak ada nak U-turn dah. Yang kedua, perjalanannya kata ulama dia ada 2 lane. 1 lane neraka, 1 lane syurga. Tuan-tuan sekarang ni, kalau saya nak tanyalah agak-agak lah, tuan-tuan rasa duk lane mana sekarang ni? Syurga ke neraka? Agak-agak. Yakin ke tuan-tuan? Ke saya pun tak tahu juga ustaz. Rasa-rasa duk kat syurga, rasa-rasanya lah. Jangan tuan-tuan. Saya yakin ustaz, saya sekarang ni bukan ustaz lah, bukan nak kena yakin pada ustaz, tak. Saya yakin diri saya ni berada di atas jalan yang namanya jalan tu lurus. Dan jalan tu ada hidayah yang membawa saya ke syurga. Mana bukti? Buktinya saya berpegang dan beriman dan saya ikut Quran. Itu bukti dia. Awak tuan-tuan ya? Jelas, tak ada masalah. Ya. Tapi bagi siapa yang tolak Quran, tak beriman dengan Quran, menyelewengkan fakta-fakta Quran, dia menolak hukum-hukum Quran, dia nak mengaku dia berada di atas jalan hidayah dan jalan yang lurus, tak payahlah. Confirm dah dia tuan-tuan berada di atas suatu jalan yang membawa diri dia ke neraka. Siapa kata? Quran cakap. Quran ni jalan yang lurus. Allah Rabbi ya, moga-moga saya, tuan-tuan, anak cucu kita semua, walaupun kita telah meninggal dunia, Allah masih lagi mengekalkan anak cucu kita dalam perjalanan di atas jalan Al-Quran. Ya, jalan yang lurus insya-Allah. Begitulah tuan-tuan ya, kita berdoa. Kita ni tuan-tuan ya, tak ada apa sebenarnya. Ya, makin belajar pun makin tak tahu. Ya, Islam ni sebenarnya makin belajar makin tak tahu, makin belajar makin tak tahu. Rupanya banyak benda lagi yang tak tahu. Sebab tu kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni banyak tahu ke banyak tak tahu? Ke banyak tahu? Ya, kan kita dah belajar dulu. Al-Quran ni namanya Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Al-Kitab tu maknanya Al-Jam'u. Ni nak kena ingat ni semua ni yang dah belajar ni. Al-Jam'u, apa makna Al-Jam'u? Al-Jam'u ni ialah menghimpunkan segala ilmu, segala maklumat. Sebab tu Al-Quran awal-awal lagi dalam surah Baqarah ayat 2, Zalikal Kitab. Kenapa Allah tak kata awal-awal lagi pada surah Baqarah itu Zalikal Quran? Kenapa Allah kata Zalikal Kitab? Kerana Allah nak mengatakan yang pertama sekali Quran dinamakan Al-Kitab kerana Al-Kitab itu memberi makna Al-Jam'u. Al-Jam'u iaitu himpunan. Sebab tu orang ikut Quran dia suka berhimpun.
Ni lama dah tak berhimpun ya. Lama. Alah, tunggulah 4 tahun lagi berhimpunan pula. Himpunan. Tapi kenapa Quran dinamakan himpunan? Kerana Quran menghimpunkan segala maklumat untuk pengetahuan hidup dunia dan akhirat manusia. Boleh tuan-tuan ya? Baik, cuma di sini saya tambah sikit lagi lah penghuraian daripada Imam Badruddin ni. Dia mengatakan sama ada manusia sedar atau tidak, mereka sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk kembali bertemu dengan Allah. Dia sedar ke dia tak sedar, itulah hakikat saya, hakikat tuan-tuan. Tapi saya dengan tuan-tuan alhamdulillah, bila mana ada kematian, terus kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Kita faham. Saya faham, tuan-tuan faham, anak cucu kita faham. Ada orang meninggal, inna lillah. Jarang ustaz ada orang meninggal, inna a'tainakal kausar. Ada. Kau tuan-tuan baca. Sebenarnya boleh tak baca inna a'taina? Boleh. Kan orang meninggal dunia tu, kalau kita niat untuk baca sesuatu kemudian hadiah kepada dia, kemudian doa, ya Allah tolong sampaikan hadiah saya ni, tak ada masalah. Tapi spontan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya saya dengan tuan-tuan memahami bahawa kalau ada kematian, itu bukan suatu benda yang pelik yang berlaku. Kerana itulah hakikat kehidupan saya dengan tuan-tuan. Kita akan kembali kepada Allah. Kerana sekarang ni pun kita sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah. Maka tolong pastikan perjalanan itu di atas suatu jalan yang lurus untuk memastikan kita sampai bila mana kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Baik, muka surat 24. Nama Al-Quran yang ke-19 iaitu Al-Qayyim. Al-Qayyim. Al-Qayyim iaitu pembimbing yang lurus. Quran bukan setakat dia ni hidayah, bukan setakat dia menjadi jalan yang lurus. Bila mana kita berada di atas jalan itu, dia bimbing kita. Ya, sebab tu tuan-tuan, saya sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan merasakan hati dan jiwa kita tidak cukup kuat untuk berdepan dengan dunia yang ada hari ini, kita perlu kepada seorang murabbi. Murabbi ni orang yang bimbing kerohanian kita, jiwa kita. Sebab tu ulama-ulama dulu tuan-tuan, kenapa mereka hebat? Jiwa iman mereka hebat kerana mereka ada murabbi. Murabbi tu murabbi apa? Murabbi mursyid. Apa makna mursyid? Mursyid ni ialah rasyada. Rasyid ni ialah seorang pembimbing yang rasyada, yang meluruskan kerohanian anak murid dia. Ya, di atas jalan iman, sentiasa duduk dalam iman, sentiasa duduk dalam sabar. Saya dengan tuan-tuan macam mana? Dalam sentiasa sabar ke? Jarang-jarang sabar. Ataupun dah hilang sabar. Gitulah suasana kita tak? Kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar, kadang-kadang hilang sabar, kadang-kadang saya dah kurang sabar. Kenapa dia jadi tak tetap? Dalam bahasa lain, kalau kita kata tak lurus. Ya, kejap dia kona sini sikit kurang sabar, kadang-kadang dia balik sabar sekejap, kemudian dia tak ada sabar dah. Ya ke tak ada sabar? Kemudian sabar sekejap. Sama juga khusyuk. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang sikit aja khusyuk, kadang-kadang rasa alhamdulillah. Tuan-tuan hari-hari tertentu tuan-tuan terasa tak, ya Allah, memang betul-betul hati kita kembas. Ada terasa tak? Saya tak pernah terasa. Ada waktu-waktu ni tuan-tuan, ada. Saya sama, kita ni sama je tuan-tuan ya. Saya selalu sebut-sebut saya dengan tuan-tuan ni lebih kurang aja. Ya, ada waktu alhamdulillah hati kita, ya Allah, daripada takbiratul ihram tu sampai bagi salam alhamdulillah. Tapi ada waktu rakaat pertama dia lain, rakaat kedua dia lain. Ada tak? Dia lain. Kenapa? Bukan nak kata lain sampai lalai tahap dak lah, tapi dia kekuatan hati tu. Nampak tuan-tuan ya? Kerana yang saya duk mengaji dengan guru saya tu, kita ni bukan khusyuk. Kita ni baru nak khusyuk. Khusyuk lain. Khusyuk ni dia tetap. Sebab tu dalam Quran Allah kata apa? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Allah tak kata allazina hum fi salatihim khusyu'un. Khusyuk sifat boleh berubah. Allah guna khashi'. Cuba tengok Quran. Yang ni yang kita baca tadi. Ada waktu-waktu saya dengan tuan-tuan nak kena tadabbur. Kita duk belajar khusyuk. Khusyuk tu sifat. Sifat ni, tuan-tuan sekalian, macam berani lah. Ada hari-hari, ada berani. Ada hari-hari berani ustaz.
Ya, dia redah aja, tak kira lah topi merah ke apa, dia redah aja. Ada hari-hari, macam nampak kereta besar. Ada hari-hari tak berani. Macam ni kita, tuan-tuan, hari-hari kita tertinggal beg duit, tertinggal beg duit. Ya, redah aja, peduli apa nak. Saya pernah kata, tertinggal beg duit. Tengok-tengok, ada polis. Ya, baca sikit-sikit, tuan-tuan, baca apa? Sumum bukumun umyum. Tuan-tuan tahu cara nak baca tak? Salah satu ni tuan guru saya dulu dengan tuan guru Haji Ustaz Arundin. Salah satu tuan-tuan baca summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun ni apa? Bisu. Summun pekak tak? Summun pekak, bukmun bisu, umyun buta. Fahum la yaqilun, tak ada akal. Sampai kat dia buta, pekak, bisu, tak ada akal. Dia pun tengok, tak ada akal dia nak tak tahu. Pergi. Tapi ada hari-hari, saya pernah tuan-tuan balik nak pergi Kuantan, masa tu nak pergi rumah adik. Laju, memang laju lah, 1617 tuan-tuan, lagi laju tuan-tuan ya. Saya ni slow dah tu. Tapi rasa nak kejar sikit. Kemudian ada orang menyalakan lampu. Duduk 10 minit, depan tu bendera merah. Saya kata, kita dah memang kena dah kena dah. Saya pun baca dah tuan-tuan. Waja'anna min baini aidihim. Kemudian yang banyak lagi yang tadilah. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya, pekak, buta, bisu, tuli, tak ada akal. Sampai tempat dia, dia pun tengok. Lama tuan-tuan tengok. Nak ke mana? Kata nak pergi Kuantan. Tak apalah, pergilah. Jadi dia tak ada akal. Tak ada akal. Tapi tu tuan-tuan jangan buat selalulah. Tak ada. Tak tahulah, dia memang ada akal, tapi mungkin dia dia tanya pula nak ke mana. Padahal kalau dah kena tahan kat bendera merah tu, kena dah tu. Ni dia pun duduk macam ni, pegang buku macam ni. Nak pergi mana? Nak pergi Kuantan. Pergi. Ustaz Arundin dia kata dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali, tuan-tuan baca dengan lancar, tak ada tersekat-sekat. Pergi tuan-tuan nak bawa berapa? Dia kata dia memang dia bekerja, jadual dia dulu bekerja. Sana baca, masuk dalam kereta Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Baca tu lancar. Tapi kalau baca tersekat-sekat jangan. Tu memang kena sekat. Memang kena sekat. Dia kata. Cuma saya kata kawan orang lain tanyalah, kalau tersekat tu macam mana kalau tersekat-sekat? Kalau tersekat tu relax dulu. Dalam 2 minit, 3 minit, ulang lagi sampai 7 kali. Kalau lancar, pergi. Memang tak kena. Memang tak. Dia 200. Dia bawa. Driver dia apa? Dia bekerja masa. Apalah tuan-tuan ya. Allah. Cuma nak bagi tahunya, ada waktu kita, jiwa kita ni dia berubah. Tu yang saya nak sebut. Ada waktu berani. Tak ada apa berani. Tapi ada waktu bawa lesen, ada lesen pun nampak boleh. Kan kena kan? Memang kena lah, lesen tak kena. Lampu brek belakang kena. Nampak tak? Dia lesen dah ada. Tapi kalau sebenarnya Allah kata apa? Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tu ya sebenarnya ayat Quran. Kalau dah kamu azam, ya, kamu bergantung dengan Tuhan, fatawakkal 'ala Allah. Serah pada Allah. Tapi bila mana dah serah pada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah dah cukup dah. Cukup dah Allah bagi dia. Lesen tak cukup. Buat lesen pun kena juga. Allah yang mencukupkan kita. Gitulah tuan-tuan ya. Nak bagi tahunya hidup ni ada waktunya hati kita berubah. Macam mana tak nak berubah? Quran akan bimbing kita. Sebab tu Quran namanya Al-Qayyim. Kalau Quran bimbing kita tuan-tuan, pendirian kita tak akan berubah. Ya, menang ke, kalah ke, apa ke, itulah pendirian kita. Kerana kita dengan Quran bimbing kita terus, tak ada apa. Boleh tuan-tuan ya? Yang selalu duk berubah tak pegang Quran. Betul tuan-tuan tak? Kalau betul-betul pegang Quran tak berubah, kena hura juga. Betul. Tak apalah. Okey dah tu saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Sini Alhamdulillah. Sini. Kan ada juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah tuan-tuan, Alhamdulillah ya, cepat-cepat. Moga-moga Allah bagi dia belajar satu, faham lain.
Belajar belum tentu orang faham. Sebab tu ada doa, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Saya ingat Habib Omar dulu, masa saya di Yaman dulu, Habib Omar selalu tuan-tuan, lepas asar dia selalu baca. Lepas kuliah dia tak tinggal doa ni. Lepas kuliah lepas asar. Kuliah lepas asar dia panggil rauhah. Ya, kuliah lepas asar istilah dia ar-rauhah. Ya. Kerehatan dia kalau lepas asar dia selalu baca kitab tasawuf. Persoalan hati, kerehatan hati. Tapi yang selalu saya duk perhatinya, antara doa yang selalu dia tak tinggal lepas asar ni, Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman para nabi. Macam mana nabi? Tambah nabi kita Muhammad. Macam mana nabi kita Muhammad faham Islam? Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ya Allah, agar kami faham Islam sebagaimana nabi kami faham Islam. Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah kefahaman tentang Al-Quran kamu ni ya Allah, sebagaimana engkau bagi rezeki kefahaman pada Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad faham Quran? Yang ni ya tuan-tuan ya. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Dan ya Allah, engkau bagi kepada kami ingatan yang kuat. Hifzah. Ya, ada banyak terjemah hifzah ni tuan-tuan. Al-mursalin, ya, iaitu para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, engkau ilhamkan kepada kami ni ya Allah. Ya, rezekikanlah kepada kami dalam bentuk ilham. Ilham apa? Ilham ulama, apa? Ilham malaikat-malaikatmu yang dekat denganmu. Tuan-tuan, hidup ni dia ada ilham. Wahyu ni untuk Nabi dan Rasul. Kita orang biasa ni, orang Islam, Allah tak akan biarkan kita hidup dalam pemikiran kita. Sebab di sana ada syaitan. Syaitan akan ilhamkan kepada kita dengan ilham yang buruk. Maka Allah akan sayang kepada orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman ni adalah wali-wali Allah. Wali ni ada dua tuan-tuan. Satu dipanggil wilayatul sughra, satu lagi wilayatul kubra. Wali besar dengan wali kecil. Wali besar ni, wali-wali itulah. Ya, yang kita sebut Ibrahim bin Adham, Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu wali-wali. Abu Hasan Imam Hasan Al-Basri, itu wali-wali besar. Wali kecil ni ialah semua orang-orang mukmin yang benar iman dia kepada Allah adalah wali-wali Allah. Wali kecil. Mana dalil? Dalilnya ialah Allahu waliyul ladzina amanu. Allah. Wali dia ada dua makna tuan-tuan. Wali ada dua makna. Satu makna dengan isim fa'il. Isim fa'il ialah maknanya ialah wali ni pelindung. Dia yang melindungi. Macam saya dengan tuan-tuan, kalau kita ada anak perempuan, kita adalah wali kepada anak perempuan. Apa makna? Wali dengan makna yang pertama, iaitu pelindung, penjaga, pengawasi anak perempuan kita ini. Siapa nak kahwin dengan anak perempuan kita, kena minta izin kita, sebab kita jaga dia. Makna yang kedua, wali dengan isim maf'ul, dijaga. Nampak? Maka yang kita sebut wali ni, siapa ni? Rabi'atul Adawiyah. Kenapa dia sebut wali? Walaupun dia perempuan. Mana boleh orang perempuan wali? Orang lelaki. Tapi bukan dengan makna pertama, wali dengan makna kedua, dia dijaga oleh Allah. Maka ayat tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penjaga kepada orang-orang yang beriman. Maka orang beriman ini adalah wali-wali yang dijaga oleh Allah. Wali apa? Wilayatus sughra, wali-wali kecil. Cuma masalah sekarang, saya dengan tuan-tuan nak kena tengok, nak kena lihat, nak kena muhasabah dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, betul tak iman ada dalam hati ini? Yang itulah yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqa. Ulaika, mereka itulah al-mu'minun, orang-orang mukmin haqqa, yang memang mereka itu benar. Yang kita risau tuan-tuan, yang berpura-pura. Kata mukmin tapi berpura-pura. Yang ini bukan wali Allah. Jadi saya harap tuan-tuan, kita berharap Allah melayakkan kita dan anak cucu kita sebagai orang betul-betul beriman kepada Allah. Moga-moga kita di bawah kawalan dan lindungan Allah. Yang paling nampak Allah akan lindung kita daripada dibakar di dalam neraka. Itu paling. Sebab tu kita adalah wali-wali, tapi wali kecil. Ya. Tapi jangan pula duk perasan wali, jangan. Kalau Ustaz hurai malam ni wali aku rupa-rupanya. Dah. Jangan tuan-tuan.
Man qala lahu syai' falaysa lahu syai', itu kaedah dia. Man qala lahu syai', sesiapa yang mengatakan dia ni ada sesuatu, falaysa lahu syai', dia sebenarnya tak ada sesuatu itu. Itu kaedah kata para alim ulama. Sesiapa yang rasa dia wali, Allah tak akan jadikan dia wali. Sesiapa yang dia rasa dia berilmu, sebenarnya dia tak ada ilmu. Orang berilmu dia jarang dia rasa berilmu. Orang berilmu ni biasanya dia tak rasa dia tak ada ilmu. Sebab tu Imam Malik, ingat tak Imam Malik? Orang tanya dia 50 soalan. 2 soalan je dia jawab. 42 lagi, 48 lagi, dia kata aku tak tahu. Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Ada ulama hurai yang dia tak tahu kenapa? Tawadhu'an. Dia jawab tak tahu, tu bukan dia tak tahu. Tawadhu'an, kerana dia tawadhu'. Ada pun ustaz-ustaz sekarang ni, termasuk saya, aku tak tahulah, orang tanya semua dia jawab. Yang dia tak tahu pun dia jawab juga. Sebab tu tuan-tuan saya nak sebut, kita nak kena beradab lah tuan-tuan. Nak kena beradab. Tambah-tambah kepada orang beriman kepada Allah. Tambah-tambah kepada orang yang lama. Macam saya, memang tuan-tuan panggil ustaz. Orang panggil lah. Tak tahulah betul ke kita ustaz. Harap-harap betul. Ya. Kadang-kadang kita risau. Ya. Orang nampak kita macam ni, Allah tak nampak pun kita begitu. Kena beradab tuan-tuan, kena beradab. Kemudian, kalaulah dia tu beriman, kemudian dia ustaz pula. Dan memang betul. Ilmu dia tu tahap ustaz. Orang beriman tu tuan-tuan tak ustaz ke, dia ustaz ke, dia wali. Sebab tu kena hormat. Sebab tu saya minta maaf tuan-tuan, saya sebut, saya sampai sekarang hati saya, jiwa saya rasa sedih, rasa kecewa, kadang-kadang saya rasa nak menangis. Apa yang berlaku baru-baru ni. Tapi ini tuan-tuan orang tertentu yang tahu. Ustaz Nazmi Karim. Nazmi Karim ni tuan-tuan sekalian, kita nampak dia ni smackdown je lah. Dia belasah je dia. Tapi dia ni, ya, saya berjalan kaki dengan dia 4 jam. Duduk sembang dengan dia berjalan kaki. Dia masuk hutan. Baru ni ada baru ni. Tapak gajah, tuan-tuan, bekas-bekas harimau, biasalah. Saya kata, ni ustaz latihan kita ni nak pergi Syria ni. Pergi Tasik Banding. Masuk kat orang asli. Jalan kaki 4 jam. Ya, masuk sampai sana lebih kurang dalam pukul berapa? Tidur, tuan-tuan sekalian, tidur atas tanah. Hujan, dalam hutan tu hujan, tidur atas tanah. Tidur atas tanah. Kembali balik dalam pukul 3 pagi. Masuk dalam sungai, naik bukit, turun sungai, naik bukit. Tak betul. Yalah, tuan-tuan bercakap saja, bercakap Syria. Ya, jalan kaki 1 jam pun tak boleh. Macam mana? 4 jam, dekat 5 jam gitulah. Dalam sana tak bawa kemah. Yang bawa tu pula, dekat aja. Berapa jauh ni? Haji. Adalah 3 jam lagi. Jalan lagi. Dekat aja. Kemudian jangan bawa kemah. Bawa sehelai sepinggan je. Nasib baik saya dengan Ustaz Nazmi itu bawa baju-baju lain, ya, seluar-seluar lain. Ya, saya pakai selipar bata, tuan-tuan sekalian. Ada kemunasabah nak masuk hutan pakai selipar bata. Jalan 5 minit putus selipar bata tu, jalan kaki ayam. Ya, dalam duri apa semua sekali tu betul. Tak apalah tuan. Saya duduk berjalan dengan dia tuan-tuan. Tu sembang dah banyak. Ustaz Nazmi ni, ya, best student, ya, di Syria. Pelajar mumtaz di Syria, pakar dalam bidang fiqh. Bukan calang-calang. Buat tuan-tuan, jangan buat tak ada orang buat tak beradab. Tuan-tuan ada setengah tahu, ada setengah tak tahu. Ya, jangan buat Allah, saya takut saya terkeluar bahasa-bahasa yang tu tuan-tuan. Ya, kita tanya ustaz bagi jawab, kemudian kita hina ustaz, halau ustaz gitu. Betul ke adab gitu? Kita berjuang Islam, kita berjuang akhlak. Al-Islam, ad-din al-akhlak. Ya. Kemudian kita tegur, kita pula kata tak ada adab. Jangan tuan-tuan kita ni. Allah, saya sedih tuan-tuan. Saya rasa, sampai sekarang saya nak menangis. Tuan-tuan, kalau kita ni, macam saya sebut tadi, orang beriman, tuan-tuan ni, tuan-tuan. Nabi kata apa? Tuan-tuan, 5 waktu tuan-tuan datang masjid. Nabi kata apa? Iza ra'aitar rajul, kalau kamu lihat seorang lelaki ni, ya'tadul masajid, berulang alik dengan masjid, falyashhad annahu mu'min. Kamu kena bersaksi dia adalah orang mukmin. Nabi kata dia mukmin. Kalau dia mukmin, dia wali Allah.
Bagaimana kalau dia mukmin yang alim? Mukmin yang alim, seorang mukmin yang alim. Saya ulang lagi sekali tahu, Ustaz Nazmi itu best student, pelajar paling nombor satu, mumtaz di Syria. Dia tak nak bagi tahu, saya tanya dia. Bukan orang biasa. Tengok dia bawa syekh-syekh tuan-tuan sekalian. Saya malu kadang-kadang dengar, tapi dia selamba aja, aku gitu aja dia. aku tak nak. Gitu aja dia. Tapi tuan-tuan, memanglah ada ustaz ni dia mahir politik, ada ustaz dia tak mahir. Ya, dia betul, dia luruh. Itu ilmu dia. Tanya daripada mana dapat maklumat, betul ke tak betul. Ingat bodoh ke ustaz ni? Ustaz Nazmi ni. Mudah halau gitu. Okey. Betul lah kalau salah pun saya masa ustaz sebut tu saya terasa dah. Panjang ni Ustaz Nazmi jawab ni. Ini bukan tempat dia ni. Saya dah terasa, saya pun nak pusing belakang. Ustaz dah stop. Jangan tuan-tuan, Allah Rabbi. Kita nak Allah pandang kita. Orang nak pandang kita apa? Sehilalah. Ya. Saya sebut tuan-tuan sekalian dalam hati kecil saya. Orang yang itu ni, kalau matilah hari ni, saya tak nak sembahyang mayat dia. Kalau takdirlah saya ada hari tu, dia mati, saya ada hari tu, Ustaz Nazmi saya dah sebut, Ustaz jangan sembahyang mayat dia, Ustaz. Ya, jangan tuan-tuan, hidup. Ada benda ni kita boleh bergurau, ada benda ni kita boleh bercakap biasa, ada benda jangan tuan-tuan. Macam bergurau talak lah tak? Ke ada pernah bergurau? Saya talak 10 lah awak ni. Jangan. 3 pun dah habis semua dah, takkan 10. Ada tu, aku talak engkau sebanyak bintang di langit. Bergurau. Saya bergurau je Ustaz. Jangan, ada benda tak boleh bergurau. Takkan bergurau pun tak boleh. Tak, ada benda memang tak boleh bergurau. Jangan. Allah. Kalau tuan-tuan nak rasa ulama ni, tapi saya selalu sebut tuan-tuan, saya ustaz. Majoriti kita ustaz. Ustaz ni memang tak banyak, ilmu tak banyak, akhlak pun tak ada masalah. Tapi ulama tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rasa di Yaman, tuan-tuan boleh rasa lagi di Tarim. Di Tarim tuan-tuan boleh rasa. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak pergi, dia untuk orang awam ada. Dia bulan 6, bulan 7. Dia musim panas tu, cuti musim panas. Pelajar-pelajar yang ada di situ dia hantar ke kampung-kampung untuk dakwah. Belajar berdakwah. Dia ada penyelia dia lah. Kamu malam ni mengajar sini. Mengajar bahasa Arab tuan-tuan, mengajar orang Arab. Betul. Kita duduk depan, tapi lepas tu menghafal tak kira lah. Hafal. Tuan-tuan tanyalah yang apa Ustaz Yamani tu, Fadil. Dia hantar musim panas, dia hantar ni kampung ni 5 orang, kampung ni 3 orang. Kemudian mengajarlah malam-malam mengajar Pak Arab dalam bahasa Arab. Dia dah tiada penyedia dia. Maka madrasah tu kosong. Yang tu dia buka kepada orang luar. Tuan-tuan boleh pergi duduk situ. Dan bandar Tarim ni, dia dipanggil Madinatul Aulia, bandar para wali. Tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan boleh rasa lah. Banyak tuan-tuan saya rasa, orang tua, pakcik tuan-tuan, dia duduk dalam masjid tu tak ada kerja lain. Baca Quran, zikir, sembahyang. Baca Quran, zikir, sembahyang. Satu kali, saya dah cerita tuan-tuan dulu, saya dulu garang lah juga sikit-sikit. Saya tampar je Arab ni. Banyak orang dah saya tampar Arab ni masa muda-muda dulu lah. Sekarang dah insaf dah juga. Ada sekali saya dah cerita saya tampar Arab tak? Ke belum lagi? Tak ada rekod ni macam mana ni? Saya pergi Yaman 2005. Sampai 2008. 2005 mula-mula pergi. Ya Allah, ujian tuan-tuan ya. Kita tak tahu. Ya. Arab tu, dia ada satu waktu kita duduk mengaji kat madrasah, kemudian dia ziarah Ahlul Bait. Ya, yang yang keluarga Nabi ni yang tua-tua, umur dekat-dekat 90 tahun, dekat-dekat 100 tahun umur dia. Pergi minta sanad. Pergi tuan-tuan kan berhenti situ, jumpa. Kemudian tak apalah, ada seorang Arab ni, kita panah, musim panah, minta apa kipas kat depan. Orang belakang ni panah. Dia nak menafas, kadang-kadang panah tu sampai itu sikit nafas. Saya pun kata tolong bawa kipas tu. Dia pun bawa. Sampai tempat dia kipas dia. Saya kata bukan awak yang nak, orang belakang. Dia buat tak peduli.
Saya dulu ngaji kat Mesir. Dia lain. Arab Mesir ni garang. Kita nak lempang aja Arab Mesir ni. Cerita dululah tuan-tuan, muda-muda dulu. Kalau tuan-tuan lembut, cuba tengoklah Arab Mesir, dia bunuh orang dia macam mana. Punya ganas. Ganas tuan-tuan. Baik, kemudian saya pun bacalah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Faham ayat tu dia? Orang Islam ni adalah orang yang melebihkan saudara dia walaupun dia ni memerlukan. Dia pun pusing kat saya, dia marah, dia bagi. Dia bagi. Satu cerita. Masa makan, sampai satu tempat makan. Makan ni tuan-tuan. Makan. Ayam duduk tengah-tengah sekor. Biasalah ayam sekor tengah-tengah. Makan 5 orang. Arak tadi. Takdir Allahnya. Dah lah kita ada kes dah dengan di atas bah tadi. Dalam bah tadi. Dia makan sekali dengan saya pula. Dia ambil ayam tu tuan-tuan. Nak cakap dia ni tak ada adab. Dia ambil ayam sekor, dia letak depan dia. Dia makan seorang dia ayam tu. Saya pun ambil ayam tu lagi. Saya ambil tu. Saya letak depan tu. Dia pun tengok. Dia ambil lagi. Tak adalah sekali je lah. Kita ajar adab tu sekali je. Makan. Lepas makan ayam habis semua sekali, ada pisang 5 biji. Dia ambil 5 biji tu letak kat dia, dia makan semua sekali. Akhir sekali dia makan nasi sikit. Kita yang 4 orang lagi, Arab 2 orang, Melayu 3 dengan dia Arab. Saya Melayu 2 orang. Dia makan nasi, kemudian habis kita makan nasi saja. Kemudian dia pun terlentang tepi talam tu, terlentang. Masa tu saya kata, boleh tak kamu bangun? Ya, min fadli, boleh tak kamu bangun? Dia kata, buat apa aku bangun? Kamu ni tak ada adab macam ni. Kita orang duk makan, kamu terlentang kat sini dengan kakinya, dengan apanya. Kamu orang Malaysia, kamu apa tahu? Akhir sekali tuan-tuan, saya kata ginilah, kamu tanya Arab ni, kamu ada adab tak? Arab tu pun kata betul, yang Malaysia ni cakap betul, kamu tak ada adab. Boleh tak kamu bangun pergi tidur tepi sana tu? Dia pun bangun tuan-tuan. Dah Arab sendiri cakap ni. Kita pergi tidur. Tidur tepi sana, kita duduk makan ni. Makan nasi sajalah. Tuan-tuan, tak apa dah, tak ada masalah sebenarnya. Kita pun bukan besar sangat benda tu, tapi adab. Adab. Ya, sebab syekh kita duduk gelar, tak adab ya murid, tak adab. Kamu kena beradab. Cuma agama ini adalah adab. Masuk tandah pun tuan-tuan, masuk rumah syaitan pun ada adab. Takkan dengan orang mukmin tak ada adab. Ini kita nak cerita. Ya. Dengan orang alim kita tak ada adab. Baik, kemudian dia duduk tepi tu tuan-tuan, dia buat apa? Psst, 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 psst. Saya pun tengok kat dia. Dia tunjuk penumbuk. Saya pun cakap apa kat dia. Saya kata, Arab ni tak kenal orang Malaysia. Nak rasa orang, nampak tak kita ni? Saya kata, tak apalah. Okey lagi. Dia buat lagi. 3 kali tuan-tuan, 3 kali. Akhir sekali saya kata apa? Okey, ginilah. Kamu tunggu sekejap. Aku nak makan dulu. Saya cakap macam tu. Lepas makan tuan-tuan ya, lepas makan. Saya pun bangun, keluar. Orang lain duk makan lagi ni. Ada syekh-syekh duk makan tu. Saya keluar, saya panggil dia. Panggil dia, dia datang. Bila mana dia datang, sampai tempat saya saya bagi. Ya, bagi belah ni, nak bagi lagi, dia tahan, saya bagi belah sini. Adalah sempatlah 3 biji. Dia pun tercengang. Ni masa muda-muda ni tuan-tuan dia, masa muda-muda dulu. Masa muda-muda dulu. Berapa tahun dulu tuan-tuan. Kemudian, dia tercengang dia tuan. Tercengang, kemudian keluar Syekh Habib. Seorang Habib keluar. Nasib baik saya tak lempang depan Habib tu. Saya pun masuk. Masuk. Itu satu cerita. Tapi hebatnya dia tadi, Arab Yaman ni dia ada pisau apa sini? Nama apa dia pisau? Masa duk lawatan ni, tak habis lagi lawatan. Saya pergi sana, dia ikut. Saya kata sudahlah. Habis kena pisau lah aku hari ni kata. Rupa-rupanya dia kejar-kejar saya sampai tempat saya. Dia kata ginilah, sebenarnya aku tak ada adab dengan kamu daripada awal tadi. Aku minta maaf dengan kamu, dia kata. Masa tu malulah tuan-tuan. Saya malu dengan Allah. Ya, malulah kita kata kita buat dia macam tu. Maknanya adab. Saya pun kata tak apalah, aku pun minta maaf dengan kamu banyak-banyak ya, sebab aku buat kamu macam tu. Tapi itulah, kamu kena kenal lah orang Malaysia, dia kata. Dah, buat orang Malaysia tuan-tuan selalu kena bully. Betul, orang Malaysia ni kalau tuan-tuan pergi Mesir, orang Mesir tanya, "Minin, anta daripada mana?" Kita kata Malizi, ahsanan nas fil alam. Manusia paling baik di dunia. Orang Malaysia ni dia minta duit, kita bagi duit. Dia pukul pun kita tak buat apa. Betul. Pelajar-pelajar perempuan kita takut nak keluar pergi membeli. Sebab tu ada musyrif, dia panggil musyrif. Kena ada ustaz teman seorang. Kalau tidak dia pegang budak pelajar perempuan kita kan kecil-kecil, Arab besar, dia pegang main gini. Tak kata apa kita.
Tu dia panggil ahsanan nas. Tahun-tahun lebih kurang tuan-tuan sekalian, lepas tu dalam 2-3 tahun lepas tu pula berlaku satu peristiwa lagi. Allah nak uji saya. Pergi ke satu tempat makan. Saya seorang Melayu, yang lain semua Arab. Yang saya cerita pak cik tu. Pak cik tu seorang duduk belah saya sini. Yang saya kata duduk kerja dia dalam masjid. Tak ada. Zikir, baca Quran, sembahyang. Zikir, baca Quran, sembahyang. Tapi dia orang biasa je. Akhir sekali, yang ni unta, daging unta. Dia hari Jumaat makan daging unta kat sana. Daging unta. Peristiwa berlaku, tapi Arab lain. Ya? Dia ambil daging unta yang tengah-tengah tu letak depan dia. Saya kata, sama je skrip dia. Pengarah dia skrip dia sama. Saya pun buat lagi sekali tuan-tuan. Saya ambil depan dia ni, saya letak kat tengah. Letak kat tengah, dia pun ambil lagi. Ambil lagi tuan-tuan sekalian. Kemudian saya tengok pakcik tu tengok saya. Dia pun tengok saya. Sepun dah. Sekali aja lah. Kita ambil, letak tengah lagi, dia ambil lagi sekali, tak ada dah. Sekali. Akhir sekali saya kata dalam hati saya yakin saya kata dalam hati saya kata qalilul adab. Orang ni memang tak ada adab juga, saya kata. Ya? Dah orang lain makan nasi saja. Dia duduk makan daging seorang. Pakcik ni makan. Tapi pakcik ni duduk makan depan dia. Tak tengok benda depan tu, tak tengok. Kita kan tengok lauk lah juga dah. Makan mana kena tengok lauk ke tak tengok? Tengok. Pakcik tu tak tuan-tuan. Dia tengok. Dia tak kisah siapa depan. Saya pun kata kat Arab depan ni, qalilul adab. Akhir sekali pakcik tu macam mana tuan-tuan? Dia cuik saya, dia cuik paha saya. Dia tunjuk kat hati saya. Saya pun kata, saya pun tengok, aku tadi cakap dengan mulut ke cakap dengan hati? Nampak tuan-tuan ya? Madinatu Aulia Tarim. Tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan boleh pergi. Banyak tu antara beberapa perkara yang saya cerita pada tuan-tuan. Yang kita risaunya tuan-tuan, kita tak ada adab kepada seorang orang tu wali. Habislah kita. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Allah kata siapa-siapa menyakiti waliku, aku isytihar perang dengan dia. Aku perang dengan dia. Ayat tu yang kita risau tuan-tuan. Ya, sebab tu kita dengan orang tua, dan saya selalu ingat kata-kata Sudirman. Betul kata-kata dia. Ya, ibu dan bapa ni wali-wali keramat. Betul. Bagi seorang anak, ibu bapa dia adalah wali. Sebab tu dia derhaka dengan sepatah perkataan pun. Dia telah menyakiti wali Allah. Allah isytihar perang dengan dia. Allah humban dia dalam neraka. Jangan tuan-tuan. Hidup atas muka dunia ada benda gitulah. Tapi saya yakin tuan-tuan memahami. Tapi kita jangan berlagak kerana kita kaya. Ya, kerana kita banyak infak, kita rasa Islam tu hidup dengan diri kita. Tak. Jangan. Allah, saya ingat lagi ada kata-kata kawan saya tuan-tuan, dia seorang yang memang kuat berzikir dia. Dia kata Allah ni dia boleh menangkan Islam dengan seekor anjing. Mana bukti? Ashabul Kahfi. Bila mana satu penduduk tu tak nak beriman, hanya beberapa pemuda je nak beriman. Ada kata 6, ada kata 7. Tapi ada seekor anjing beriman kepada Allah. Turut serta dengan kumpulan pemuda ini. Maka kalau manusia tak beriman, anjing boleh beriman. Kalau manusia berlagak kerana dia Islam menang, tak. Jangan. Ya, Allah boleh menangkan dengan seekor anjing sahaja. Allah, Islam ni adalah milik Allah. Perjuangan Islam ni adalah milik Allah. Yang telah Nabi sebut. Allah, tuan-tuan jangan. Lepas tu saya sebut tuan-tuan sekalian, kalau mati saya tak akan sembahyang mayat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya minta maaf banyak-banyaklah kepada tuan-tuan ya. Allah. Kita buat satu-satu benda ni tuan-tuan ya, untuk Islam ke, untuk apa ke, untuk Allah pandang kita, itu. Ya, untuk Allah pandang kita. Jangan kita buat satu benda untuk Allah tapi sampai Allah tidak memandang kita. Kita bagi duit RM1 tu, orang nak kata apa kat kita, peduli apa? RM1 aja masuk. Itu kita nak Allah pandang RM1 itu. Sebab tu
Sebab tu ulama kata, saya dengan tuan-tuan ni dalam sepanjang hidup kita sembahyang, kata ulama, berapa rakaat kita sembahyang sepanjang hidup ni tuan-tuan, berapa ribu waktu, kalau dalam satu sembahyang tu, satu rakaat ataupun dalam semua sembahyang tu, silap saya, dalam semua sembahyang tu, satu rakaat aja yang Allah pandang daripada seluruhnya, sudah cukup kita masuk syurga Allah. Dalam rakaat-rakaat yang banyak ni, satu rakaat aja ataupun satu saat aja Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, sudah cukup kita masuk syurga Allah. Nilai pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Baik, yang tu yang saya tuan-tuan, kita pakai Al-Qayyim. Al-Qayyim ni ialah Quran ni yang membimbing. Sebab tu saya dengan tuan-tuan, kalau kita tak cukup kuat, kita kena cari doa, minta dengan Allah supaya Allah bagi kita seorang pembimbing. Doa dia, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa. Doa tu disebut dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan pun selalu duk baca. Ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, hayyi' lana min amrina. Engkau tolong persiapkan dalam urusan hidup kami ni. Ada dia, saya terlepas. Rabbana atina min ladunka rahmah. Itu perenggan pertama. Wahai Tuhan kami, engkau kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu. Min ladunka, daripada sisimu rahmat. Wahai lana, dan ya Allah, engkau boleh tak engkau persiapkan untuk kami ni, min amrina, dalam urusan kehidupan kami, rasyada. Sesuatu yang boleh meluruskan. Kalau orang yang boleh meluruskan perjalanan hidup kami. Sebab tu di sana dia panggil waliyan mursyida. Ada tak dalam Quran? Wa man yudlilillah falan tajidalahu waliyan mursyida. Sesiapa yang telah Allah sesatkan dia, dengan sebab dia pilih sendiri nak sesat, tidak ada lagi yang boleh bimbing dia, sekalipun dia jumpa waliyan, seorang wali mursyida, wali mursyid. Inilah istilah dia, mursyid. Sebab tu kita perlu kepada murabbi mursyid, yang meluruskan hati saya, hati tuan-tuan. Sekaya mana kita tak ada masalah, sealim mana kita tak ada masalah, tapi hati kita betul jujur dengan Allah. Hati, ya, Allah tak pernah pandang kita rukuk kita terlebih dahulu sebelum Allah pandang hati kita. Rupa-rupanya setiap sujud, setiap rukuk, setiap takbiratul ihram, setiap detik itu Allah pandang. Kan ada satu hadis tu ya, satu hadis tu, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak pandang pada rupa paras kamu, wala amwalikum, kepada harta benda kamu yang banyak, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah pandang pada hati kamu, wa a'malikum, barulah amalan kamu. Tengok dia punya susunan dia. Allah pandang hati kamu, baru Allah pandang amalan. Sebab tu setiap amalan, rukun pertama dia niat. Kerana Allah tak pandang rukuk kita selama mana pun, Allah tak pandang sujud kita berapa lama pun, Allah tak pandang qiyam kita berapa panjang pun kita baca ayat, sebelum hati kita betul dengan Allah. Dan hati ni tuan-tuan tak akan pernah betul kalau hati tu tuan-tuan tak ada adab dengan Allah. Ya, Allah selalu mana tak ada adab sesama kita. Sebab tu Sayyidina Ali yang tahu cerita adab ni, Sayyidina Ali kan tuan-tuan pernah dengar banyak kali dah, ya. Sehingga dua peristiwa besar. Ya, dengan sebab Sayyidina Ali tak potong seorang, kan Sayyidina Ali satu kali dia turun daripada masjid, turun daripada rumah nak pergi solat subuh. Ya, tiba-tiba jumpa dengan seorang orang tua berjalan depan dia. Dia ingat pesan Nabi. Orang tua ni nak kena beradab dengan dia. Salah satu adab, jangan potong dia. Allah, besarnya tuan-tuan, ya. Kita hari ni bawa kereta tengok orang tua lambat ni. Betul. Tengok kenapa lambat sangat? Pakcik lambat potong. Tak apalah, sebab bawa kereta nak balik kampung pula. Nanti jam pula. Ya ke alasan dia? Tak apalah tuan-tuan, pandai-pandailah bagi jawapan. Tapi nak bagi tahunya, dia berjalan. Tuan-tuan tahu berapa lambat dia berjalan? Kalau kira-kiranya akan habis waktu subuh. Itu lambat dia berjalan. Saya tak tahu tu. Yang masalahnya ialah bila mana sampai dekat masjid, yang pakcik ni ingatkan nak pergi sembahyang kat masjid. Pakcik ni pusing pergi ke tempat lain. Rupa-rupanya pakcik ni bukan orang Islam, Kristian. Tapi bagus juga dia bangun subuh lagi tak? Pergi. Tapi tuan-tuan, hebatnya dengan sebab tadi, adab tadi, saya Nabi masuk tengok-tengok Nabi duduk baru rukuk pertama.
angkat takbir rukuk. Rukuk sempatlah rakaat. Man adraka rakaatan faqad adraka, biasalah. Kemudian lepas bagi salam, sahabat bising. Kenapa Nabi rukuk lama? Oh, rupa-rupanya Nabi rukuk lama. Akhir sekali Nabi kata, Nabi ceritalah, ya, ada dua peristiwa besar yang berlaku tadi dengan sebab Saidina Umar hormat kepada seorang tua, maka Allah menghargai penghormatan itu, maka Allah menghormati Saidina Ali, ya, Saidina Ali Allah menghormati. Bila mana aku rukuk tadi, Allah hantar malaikat Jibril supaya tahan belakang aku. Jangan aku. Nabi ini tuan-tuan, tahan belakang Nabi. Siapa tahan? Malaikat Jibril tahan. Sebab hormat Saidina Ali. Takut dia tak sempat nak rakaat pertama. Sebab Saidina Ali hormat pada orang tua tadi. Dia kata nak tahu peristiwa yang paling besar lagi. Allah hantar dua malaikat besar tahan perjalanan matahari agar tidak habis waktu subuh kerana menghormati Saidina Ali. Kerana Saidina Ali hormat pada orang tua. Yang orang tua apa? Maka dalam syarah tuan-tuan boleh baca. Ya, kalau orang tua tu kafir, dihormati begitu rupa Allah menghargai. Bagaimana kalau dia orang tua, dia mukmin? Bagaimana kalau dia mukmin, dia muttaqin? Bagaimana kalau dia mukmin, muttaqin, kemudian pula dia ni alim? Apa akibat yang akan kita tanggung kalau kita tidak beradab? Apa akibat dia? Allah, tuan-tuan dia. Tuan-tuan doalah pada Allah. Semoga Allah hidupkan hati kita semua dengan hidup yang kita kata hidup bermakna. Ya, hati kita ada makna dengan Allah. Allah, ya. Jangan hati kita tak ada nilai pada pandangan Allah. Sebab tu akhirat nanti, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu kena ingat suatu hari tidak ada bermaknanya, tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Malun wala banun, harta kamu yang banyak, yang kamu duk belagak selama ni kerana harta kamu banyak. Ya, sebab tu kamu bercakap pun sombong. Ya, wala banun, kerana anak kamu ramai. Tak ada makna. La yanfa', kamu kena ingat hari itu, la yanfa', ia tak ada manfaat. Illa man atallah, kecuali siapa-siapa yang datang jumpa Allah biqalbin, dia bawa seketul hati. Hati ni salim, hati yang selamat, bersih, suci, tak ada takabur, tak ada sombong. Nampak tuan-tuan ya? Allah, gitulah tuan-tuan. Saya setakat tu dahululah insya-Allah ya. Quran adalah Al-Qayyim. Ya, saya hurai surah Kahfi panjang lebar tu. Dia dalam surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Okey, ada? Ke nak terus sikit lagi? Macam khusyuk lagi tu? Tak apa dah, cakap tu dululah. Saya ni alhamdulillah ada rezeki jumpa tuan-tuan. Demam 2 hari dah. Dia bengkak ni. Bengkak apa sini? Kemudian hari ni pula satu keluarga demam. Biasalah tuan-tuan, dia demam tu biasalah. Orang lain dah lama dah demam, kita baru je demam. Bising satu kampung. Sebenarnya silap kita ni tu cakap, saya sakit lah tuan-tuan, saya demam. Kalau segi adab tu, kalau kita halus, tuan-tuan belajar adab, halus, kita tak ada adab dengan Allah. Ada seorang lelaki tu, dia berjalan, dia balut kepala dia. Dia berjalan. Wali tu tanya dia, kenapa kamu balut kepala kamu? Dia kata, aku sakit kepala, sebab aku terantuk tadi. Wali tu kata, sampai hati kamu. Ya. Bila kena tu? Dia kata, baru je kena. Selama ni okey kepala? Selama ni okey. Dia kata, tak ada masalah apa. Tadi baru kena. Dia kata, sampai hati kamu. Selama ni, kamu sihat. Allah bagi kamu sihat. Kepala kamu sihat. Kalau kamu tak sakit. Tak ada pun kamu letak tanda. Bila mana kepala kamu sakit, kamu sanggup letak tanda biar orang tahu Allah buat kamu. Allah sakitkan kepala kamu. Tak ada, tu wali lah tuan-tuan. Kita ni tak ada, kita betul cerita wali. Nak katanya sampai hati kamu selama ni, ya, ataupun sekian lama kamu duduk sihat, tak letak pun tanda. Kenapa balut kepala? Alhamdulillah, nak tunjuk saya kepala saya sihat. Allah bagi saya sihat. Tapi kena sakit sekejap aja dah letak tanda dah. Nak tunjuk sangat dia ni kena sakit. Sedangkan sakit dah sihat daripada Allah. Itulah tuan-tuan biasalah. Tak apalah tuan-tuan, cuma saya malam ni ada beberapa benda, saya minta izin dengan Tuan Haji, saya dah minta izin. Ada 2 benda tuan-tuan sekalian, saya bercadang. Dah lama dah Syekh saya tuan-tuan, saya selalu sebut pada tuan-tuan Syekh Yusof. Yang baru ni pun saya buat program dengan Syekh Yusof di Yayasan Restu baru ni.
Dah dia minta saya untuk buat madrasah. Dah 10 tahun lalu dah minta, ya, tuan-tuan suruh buat madrasah dengan tujuannya dia datang sini, dan Syekh Yusof ni dia tak minat dengan majlis yang grand-grand. Dia minat secara fokus anak-anak murid yang kita kata yang betul-betul nak bertalaki dengan dia. Jadi atas alasan tu tuan-tuan, saya kuatkan semangat dan dengan beberapa orang kawan-kawan yang lain, ya, ustaz-ustaz yang lain, ya, saya buat madrasah dakwah dan tarbiyah di tempat yang sama juga tuan-tuan, di 15 tu, cuma saya sewa tingkat atas satu lagi, Azin 15 tu. Tuan-tuan kalau nak pergi tengoknya, jadi saya buat situlah. Jadi sekarang ni, ya, saya perlu sedikit sumbangan lah tuan-tuan, tapi tak banyak. Saya dah saya nak set up tempat tu ajalah. Ya, bukan kata nak bina tempat baru, tak adalah tuan-tuan. Itu mungkin akan datang, saya rasa kalau perlu, ya, kalau ada sambutan perlu tu mungkin jugalah. Tapi sekarang ni saya nak set up tempat, dan alhamdulillah dah 70% dah siap. Ya, 70% dengan apa yang ada sikit sebanyak lagi lah. Jadi di situnya, kalau tuan-tuan ada di situnya, di sini, cumanya saya buatnya tuan-tuan sekarang untuk peringkat pertama saya nak mula pada 1 November. Dan saya pun nak kena bincanglah dengan Tuan Haji jadual saya di sininya. Saya buat setiap Jumaat malam Sabtu. Jadi nak kena tukar tarikh lah belajar mengajar sini. Ya, kalau ada lah, kalau tak ada tu nak buat macam mana lah. Ya, subuh ke apa, ya. Tak apalah, itu cerita lain kali. Jadi setakat ni peringkat awalnya saya nak buat Jumaat malam Sabtu. Ya, bermula daripada pukul 7 malam, ya, sehinggalah pukul 11.30 gitulah. Saya nak datang awal sikit kerana saya nak bawa konsep mudah. Saya cerita ringkaslah tuan-tuan, saya nak bawa konsep dari sudut ilmu dengan tarbiyah. Ya, biar serentak. Masa saya duduk di Yaman dulu, di Mesir dulu dengan Syekh Yusof di Yaman, tuan-tuan sekalian. Di Yaman ni dia serentak. Belajar tak payah ceritalah tuan-tuan. Ya, belajar lepas subuh, belajar lepas zuhur, belajar masa saya tu lepas zuhur dia tak ada. Lepas asar belajar, lepas maghrib belajar, lepas isyak belajar. Tu sudut belajarnya. Zikirnya tuan-tuan, zikir tu pula sebelum subuh zikir, lepas subuh zikir, lepas zuhur zikir, lepas asar zikir, lepas maghrib zikir, sebelum maghrib zikir, lepas maghrib zikir, lepas isyak zikir. Khatam Quran seminggu sekali. Ya, tapi taklah sini tak adalah tuan-tuan seminggu sekali. Tak. Kira sebulan sekali tu okey dah, ke setahun sekali. Jadi saya nak bawa konsep itu, iaitu konsep orang panggil apa, dari segi ilmu dan kerohanian. Zikir tu tuan-tuan, zikir Habib Omar lah. Zikir Syekh Yusof ada, zikir Habib Omar. Bukan zikir panjang-panjang, dia bacaan dia. Macam kita baca lepas sembahyang, baca ayat kursi. Tapi dia ada susunan yang, ya, lepas asar, dia ada Hizib Bahar. Ya, lepas maghrib, dia ada surah Waqiah. Tapi dia selari dengan tarbiyah dalaman. Ya, tarbiyah kerohanian. Dan ilmu pula saya bagi kepada 3 tahap. Ya, ilmu terasnya saya nak ajar akidah, fiqh, tasawuf. Ya, akidah peringkat asas, akidah peringkat pertengahan, akidah peringkat tinggi. Tauhid saya nak ajar 2 tuan-tuan, iaitu tauhid amal, tauhid teori, tauhid ilmu. Tauhid ilmu ni tiada teori. InsyaAllah kalau tuan-tuan, insyaAllah lepas pada ni saya habis buku ni, insyaAllah saya akan bawa, kalau ada kesempatan di sini saya akan bawa buku tauhid. Bagaimana kita bahas tauhid daripada 2 sudut. Pertama, sudut ilmu. Ya, sudut ilmu ni sudut teori, untuk menyelamatkan akal kita daripada memikirkan sesuatu di luar batasan ketuhanan. Satu lagi namanya ilmu tauhid, namanya ilmu tauhid amali syuhudi. Perbahasan tauhid dari sudut praktikal dalam kehidupan ataupun hidup dengan tauhid. Belajar tauhid dan hidup dengan tauhid. Satu lagi dia panggil syuhud. Syuhud ni tuan-tuan merasai ketauhidan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan di sini, ya tuan-tuan, Allah itu ada. Dari segi ilmunya kita boleh bahas dengan dalil wujudnya Allah, dalil Qurannya, dalil hadisnya, dalil akalnya. Tapi dia ada satu perbahasan lagi, merasai kewujudan Tuhan. Nampak tuan-tuan, ya? Rata-rata di kalangan kita, masyarakat kita hari ini tuan-tuan, mereka tahu Allah ada. Tapi mereka tidak banyak dari kerana mereka merasai kewujudan Tuhan. Hatta mereka datang ke rumah Allah pun, mereka tidak merasai kewujudan Tuhan. Sebab tu mereka sanggup curi tabung-tabung di rumah-rumah Allah. Kerana mereka tidak rasa kewujudan Tuhan. Sama juga kuasa. Kita tahu Allah Al-Qudrah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kita boleh baca ayat Quran. Allah berkuasa. Tapi tidak ramai merasai kekuasaan Tuhan.
Nampak tuan-tuan? Orang ni kalau dia ada tauhid dalam diri dia dan dia rasa kekuasaan Tuhan, dia tak berani tuan-tuan dengan apa yang ada hari ni. Hari ni ya Allah degil tak kat mana saya pun tak tahulah. Degil. Tengok ni, ulama muda. Ya, harga barang ketetapan Allah. Tuan-tuan tahu tauhid apa dia tu? Itu bukan tauhid ahli sunnah wal jamaah tu. Itu tauhid jabariyah. Dia terkeluar, lontaran dia tu, lontaran suatu kenyataan yang mengeluarkan dia daripada iktikad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan ialah beriman dengan qada dan qadar, dalam masa yang sama wajib usaha dan ikhtiar. Tuan-tuan ya? Sebab itulah saya dengan tuan-tuan umur 4 bulan lagi Allah tentukan rezeki. Allah tetapkan rezeki umur 4 bulan. Tapi anak saya, anak tuan-tuan kalau lahir, kita tak bagi makan, tak mandikan dia, tak bagi pakai, mati dia. Kan Allah dah tetap rezeki dia. Tengoklah. Ni akidah apa ni? Allah dah tetap. Maka nama dia akidah Jabariyah. Apa makna akidah Jabariyah? Orang yang berpegang dan berfahaman bahawa segala-galanya ketetapan Allah. Manusia tidak ada usaha dan ikhtiar. Nampak tuan? Macam saya keluar pagi-pagi, tuan-tuan keluar pagi-pagi pergi kerja. Pergi kerja apa lagi? Dan Allah dah tetapkan rezeki. Tak, usaha dan ikhtiar wajib. Tapi setelah usaha dan ikhtiar kembali balik pada qada dan qadar. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya sepatutnya jakim tangkap dia tu. Ya, nasiblah tuan-tuan orang sana. Dahlah dia tu tak ikut Quran, dapat ustaz pula, ustaz jahat pula. Ustaz menyeleweng pula. Nanyalah dia, makin nanyalah. Dia agak lama sikitlah duduk dalam tu. Kena hurai juga ni. Tak, tapi saya nak uraian ni lah. Nak uraiannya ialah ni ceramah yang kedua tuan-tuan. Nak bagi tahunya dia ada dua. Itu yang saya nak bawa tuan-tuan, ada dua. Dalam bentuk perbahasan ilmu, yang kedua dalam bentuk perbahasan tauhid amali, syuhud. Rasa keagungan Tuhan. Rasa kehebatan Tuhan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan banyak rasa tak? Rasa kaya, rasa hebat, rasa berilmu, rasa kuat. Tak rasa kuat? Takkan tak rasa kuat minum power root. Orang rumah kita kan, orang rumah bang, power root, kita pun minum. Rasa macam mana? Tak rasa kuat sikit? Rasa kuat lah. Rasa kuat. Tuan-tuan tahu kalau kita belajar secara halus, tauhid ada dalam hati, iman ada dalam hati. Hati ni dia halus. Sebab tu nama dia hati rohani, nurani. Dia halus. Kalau kita rasa, kalau saya dengan tuan-tuan masih rasa kaya, masih rasa kuat, masih rasa hebat, ada syirik kecil dalam diri kita. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ni fakir-fakir. Itu kenyataan Allah. Kamu semua ni, orang kata apa kamu? Jutawan, bilioner kamu ni, milioner kamu ni fuqara'. Kalau kamu rasa kamu kaya, syirik kamu. Yang kaya hanya Allah. Itulah tauhid. Yang kaya hanya Allah. Yang kuat hanya Allah. Tuan-tuan tahu apa makna kaya? Kaya ni ialah tak pernah berhajat kepada sesuatu. Itu kaya. Saya dengan tuan-tuan berhajat pada isteri, berhajat pada anak, berhajat pada kawan, berhajat pada harta, berhajat pada makan, berhajat pada udara. Kaya ke kita? Sebab tu kena mengaji tauhid. Apa makna kaya? Wahwal ghani, dia sebenarnya yang kaya. Wahwa Allah, dia Allah. Siapa dia? Wahwas sabiq, dia yang mendengar. Kita ni bukan mendengar, kita ni diberi pendengaran. Sebab tu berapa ramai orang ada telinga tak dengar. Ni lah tauhid yang saya nak bawa tuan-tuan. Tapi saya hadkan umur situ 13 hingga 50. Yang lebih 50 tak apalah, sebab banyak dah ilmu. Bukan apa tuan-tuan, saya hadkan umur ni saya nak betul-betul yang ada komitmen. Dan sekarang alhamdulillah saya ada dua syekh yang selalu datang sini. Pertama Syekh Yusuf, yang kedua Syekh Rahimuddin. Tuan-tuan ni, jadi dia orang bergilir datang. Saya nak teruslah. Ilmu yang saya nak bawa ialah ilmu secara bersanad, ada sandaran. Orang yang mengaji ilmu secara bersanad ni tuan-tuan, dia ada sandaran sampai Rasulullah. Dia tak banyak merapu, dia tak banyak itulah, insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada anak yang umur 13 yang sekolah, biasa sekolah lah, tak ada masalah. Cuma malam setiap seminggu sekali tuan-tuan hantar situ, insya-Allah kita akan didik dengan kaedah-kaedah didikan murabbi mursyid. Tuan-tuan dia.
Dan kalau insya-Allah kalau Syekh Yusuf datang, saya pun akan buat program di situ secara umum. Saya akan jemput tuan-tuan pergi jumpa Syekh bagaimana beliau mendidik anak-anak tuan-tuan insya-Allah. Saya nak mula 1 November ni, kalau tuan-tuan nak ikut, tuan-tuan mesejlah pada saya melalui WhatsApp atau melalui SMS. Dan di situ ada maklumat-maklumat pengajian. Kemudian di situ ada beberapa AJK madrasah. Dah siap tuan-tuan, sekadar 30% lagi gitulah. Saya duk buat bilik Syekh tu. Ya, bilik Syekh. Mana kalau Syekh datang tu dia boleh rehat situ apa-apa semua sekali gitulah. Wallahu a'lam. Waktu malam ni tuan-tuan sekalian, saya ada bawa 2 buah buku. Ya, tuan-tuan kalau nak beli buku melalui ini, belakang ni ada sikit maklumat madrasah. Ni antara buku saya terbarunya, ringkasan I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ni buku terbarulah tuan-tuan yang saya susun, bukan karang. Sekarang dia tak ada karang dah, susun. Karang daripada tak ada dah ada. Kemudian di buku Syekh Yusuf sendiri, Uluhiyah Rububiyah, ya, Tauhid Uluhiyah Rububiyah, satu penjelasan. Tuan-tuan, salah satu benda isu besar yang berlaku di kalangan anak-anak didik kita pada hari ini, pelajar-pelajar kita, mereka diberi ajaran tauhid ini. Tuan-tuan boleh baca buku ni, kalau tuan ada kat luar tuan-tuan boleh beli. InsyaAllah kalau habis buku ni pun insyaAllah saya cuba baca di sini bagaimana perbahasan tauhid dengan arti kata sebenar. Tauhid ni satu aja tuan-tuan. Tauhid hanya kepada Allah. Siapa Allah? Allah adalah Rabb. Siapa Allah? Allah adalah Ilah. Adakah Rabb dengan Ilah itu lain? Tak. Rabb adalah Allah, Ilah adalah Allah. Tak ada tauhid rububiyah, satu tauhid uluhiyah, kerana tauhid adalah satu. Jangan tuan-tuan ni benda-benda begini nak kena mengaji. Lama dah masyarakat kita disuap dengan tauhid-tauhid tuan-tuan ya. Rabb adalah Ilah, Ilah adalah Rabb. Tauhid hanya kepada Allah, tauhid bukan kepada Rabb, tauhid kepada Allah. Kul huwallah, katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad, kul, kamu kena kata pada umat kamu, huwallah, siapa dia? Dia Allah. Allah mana? Ahad. Tauhid hanya kepada Allah. Wa ilahukum, Tuhan kamu, Tuhan yang mana? Tuhan yang satu. Mana Tuhan yang satu? Allahu Ahad. Itulah Allah yang satu. Gitu tuan-tuan ya. Tak boleh niringkan. Nanti insya-Allah akan datang kalau habis buku ni, kita baca cepat sikit insya-Allah ya. Malam ni pun dah cepat dah tuan-tuan, cuma tergendala sikit. Saya ingat nak baca paling-paling kurang kita baca dalam 10 sekali datang. Ya, sebab sebulan sekali. Ni pun dah nak cuti dah. Jadi setakat tu dahulu. Ada soalan ke tuan-tuan ya? Kalau ada soalan. Silakan tuan. Ya, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Dia ada syarah dia tak? Tak ada syarah. Ya, ya betul. Okey. Saya tak tahu ya tu tuan-tuan. Nanti saya boleh rujuk, insya-Allah saya cuba rujuk, tanya sahabat-sahabat lain. Maknanya Allah tak terima 40 tahun dengan sebab rokok dan sujud. Kalau kita ikut kaedah umum lah, kita kembali balik pada kaedah fiqh. Bila mana kaedah fiqh? Fiqh ni dia ada ta'rif rukuk, dia ada ta'rif sujud. Ya. Mungkin kalau kita hurai umum, nanti syarah dia insya-Allah kita kena rujuk syarah. Ya. Jadi kalau kita ikut kaedah umum dalam soal sembahyang, apabila sembahyang itu tidak diterima oleh Allah, yang pertama sekali kembali pada hukum asal. Hukum asal nak kena rujuk kepada fiqh. Mungkin fiqhnya yang pertama sekali, kalau merujuk pada rukuk dan sujudnya, mungkin rukuk dan sujudnya tidak menepati sebagaimana apa yang dituntut dalam fiqh. Sebab tu banyak kita tanya, apa makna rukuk? Ramai tuan-tuan orang tak boleh jawab apa makna rukuk. Rukuk tahu, apa makna rukuk? Berapa rukun rukuk? Rukuk ada rukun. Dia kalau tuan-tuan nak beli buku ya. Sini pun saya ada senarai nak ajar anak-anak tuan-tuan. Fiqh Manhaji. Ini antara buku yang terkini yang disusun secara mudah kita faham. Fiqhul Manhaji, Dr. Mustafa Bogha, karangan dia, pengarang dia. Sekarang jadi terjemah tu. Dia ada terjemah Fiqh Manhaj.
Dalam tu dia tulis, tuan-tuan cukup detail dan saya cukup berminat baca, tuan-tuan boleh baca takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram? Berapa syarat-syarat sah takbiratul ihram? Dia tulis ada 5 rukun. Dia tulis rukun atau syarat sah. Sama juga rukuk. Rukuk dia ada rukun dan syarat sah. Maka kalau tak menepati rukuk ni, tak sah rukun tu. Rukuk tu. Sama juga syarat dan rukuk dan sujud. Jadi kalau kembali balik pada itu, mungkin sahabat tu ya tak menepati yang itulah, tapi mustahil sahabat jahil. Gitulah. Ya. 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 Ya, betul. Okey. Yang saya nak sebut yang tu salah satunya lah. Maka salah satu syarat sah rukuk tamakninah lah. Tamakninah. Mana kalau tak ada tamakninah, tak sah. Bila mana tak sah rukun, tak sah sembahyang, Allah tak terima. Satu. Yang keduanya, yang Nabi sebut tadi. Mahu tak aku tunjuk pada kamu pencuri yang paling jahat? Sahabat Nabi kata, bala ya Rasulullah, baiklah. Boleh kamu tunjuk pada aku pencuri paling jahat? Nabi kata, allazi yasriku fi salatih. Orang pencuri paling jahat ni adalah pencuri yang mencuri dalam sembahyang. Sahabat Nabi kata, ada kau mencuri dalam sembahyang? Dia kata ada. Ialah la yatimu ruku'aha wala sujudaha. Itu kalau kita dua perkataan. Pencuri yang paling jahat ialah mencuri dalam sembahyang. Siapa? La yatimu ruku'aha, mana-mana orang yang tidak sempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dan tidak sempurnakan sujudnya. Tak ada tamakninah. Kalau kita kembali balik pada yang tu. Yang ketiganya ialah adab. Adab, tuan-tuan, paling besar. Menyebabkan ibadah tak ada nilai. Guru saya kata ada 3. Ilmu, amal, adab. Tak ada ilmu, amal tak dikira, adab tak ada apa. Tapi kalau ada ilmu, nak kena ada amal. Kalau ada ilmu, ada amal, nak kena ada adab. Bahawa ada nilai ilmu dan amal tadi. Macam kita masuk masjid. Masuk kaki kanan. Masuk masjid pula, tuan-tuan sekalian, nak kena sembahyang dulu, tahiyatul masjid. Tak sembahyang, duduk terus. Kalau duduk terus, nak kena baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kalau tak baca, tak ada adab. Bila mana tak ada adab, sembahyang kita tadi kurang nilai dia. Sebab tu adab ni Allah sendiri didik Nabi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani Rabbi, Tuhanku sendiri mendidik adabku, kata Nabi. Wa ahsana ta'dibi, akulah manusia yang paling baik adab. Kerana Tuhanku sendiri. Maka Allah sendiri tak benar malaikat dia didik Nabi dalam beradab, kerana besar benda tadi. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ya. Minta tuan-tuan saya guna masa tuan-tuan agak panjang malam ni ya. Tapi dah kurang separuh dah. Dah sampai kampung ke? Kata dah jam dah. Allah, ya, setakat tu dahululah tuan-tuan ya. Akhir sekali saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan ya kalau saya tersasul bahasa saya tersilap dan segala-galanya lah. Ya, moga-moga Allah ampunkan kita semua insya-Allah. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.